Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama-tamanya mari bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia hidayah serta inayahnya dapat kita sekali lagi hadir pada malam ini untuk kita sama-sama meneruskan sesi kuliah tafsir kita, kuliah tafsir juzul amma kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat serta keberkatan daripadanya untuk kita semua yang hadir pada malam ini. Pada 2 minggu yang lalu, kita cuti seminggu sepenuh hari raya Aid al-Adha, dan pada minggu sebelum itu kita telah menafsirkan ayat daripada surah At-Takwir sampai pada ayat yang ke-13. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung penafsiran dan masuk pada ayat yang ke-14. Tuan-tuan boleh rujuk muka surat. Kalau tuan-tuan nak lihat ayatnya, tengok muka surat 49. Ayat 49 daripada surah At-Takwir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat yang ke-14. Alimat nafsum ma ahdarat. Itu ayat yang ke-14. Kita tengok terjemahannya muka surat 50. Terjemahannya muka surat 50. Ayat yang ke-14. Maksud ayat yang ke-14 kata pengarang kitab ini, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dar. Maksud ayat yang ke-14, mengetahuilah masing-masing diri akan apa-apa yang telah dihadirkannya. Itu ayat yang ke-14. Alimat nafsum ma ahdarat. Kemudian tuan-tuan buka muka surat 54. Kita pergi kepada penafsiran. Muka surat 54. Kita berhenti hari itu pada ayat yang ke-13. Hari ini kita tengok penafsiran ayat yang ke-14. Muka surat 54, bawah sekali. Bawah sekali. Pengarang kitab ini menafsirkan pada ayat 14. Allah Ta'ala menerangkan
bagaimanakah jadinya bila telah terjadi segala yang tersebut mulai dari ayat 1 sampai 13. Kata pengarang kitab ini, ayat yang ke-14 adalah jawapan kepada ayat 1 hingga ayat 13. Pada ayat 1 hingga ayat 13 hari itu, kita baca bagaimana Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Apabila matahari itu digulung, apabila bintang-bintang jatuh bertaburan, apabila bukit dijalankan, dicabut dan dijalankan, apabila unta-unta betina yang syarat mengandung ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dihimpun pada satu tempat, dan sampailah ayat yang ke-13, dan apabila syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu didekatkan, dihampirkan kepada orang yang beriman, supaya orang beriman ini nampak apa balasannya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila terjadinya 13 ayat yang awal daripada surah At-Takwir itu, maka Allah Ta'ala sambung. Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-14, alimas nafsum ma ahdarat. Maka apabila terjadi 13 ayat yang awal tadi, maka setiap manusia akan mengetahui, alimat, dia akan mengetahui ma'ahdarat, apa yang dikerjakannya sewaktu di dunia. Okey, itu maksud ayat yang ke-14. Maka sambungannya, pengarang ini mengatakan pada surat 55 baris yang kedua, mengetahuilah tiap-tiap diri manusia dengan sejelas-jelasnya apa yang telah dihabiskannya, apa-apa yang dikerjakannya selama hidup di dunia ini. Maka berlaku, apabila berlakunya 13 perkara tadi, manusia apabila berhimpun di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya akan diceritakan, akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan ahdarat, kata ulama tafsir, perkataan ahdarat pada ayat yang ke-14 itu seolah-olah nak memberitahu kepada kita bahawa manusia, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila mereka berdiri di hadapan Allah, apabila dibentangkan segala amalan mereka, mereka ini merasakan dalam keadaan keengganan, seolah-olah seboleh-bolehnya tak mau tengok amalan-amalan mereka yang mereka lakukan di dunia dahulu. Seboleh-bolehnya tak mau tengok buku amalan mereka itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud perkataan ahdarat, seperti mana yang dinafsirkan oleh sebagian ulama. Begitu jugalah seolah-olah kalau kita tengok dalam masa zaman sekarang ini, kalau nak dibuat perumpamaan itu seperti pelajar sekolah ini yang nak ambil peperiksaan. Pelajar sekolah, anak-anak kita nak ambil peperiksaan PMR, SPM. 2 minggu lagi SPM. Tapi anak kita ini sejak daripada tingkatan 4 tak buat persediaan langsung. Tak buat persediaan. Cikgu bagi latih tubi, kerja sekolah tak buat, baca buku tak. Maka bila tibanya saat hari peperiksaan itu, maka anak kita ini dia seolah-olah nak masuk ataupun tidak, nak ambil peperiksaan ataupun tidak. Dia seolah-olah begitu. Sebab apa? Dia tahu dia akan gagal sebab sebelum lagi dia duduk peperiksaan, dia tahu dia akan gagal sebab dia tahu dia tidak ada persediaan yang rapi untuk ambil peperiksaan. Begitu jugalah ulama menyatakan perkataan ahdarat ini digambarkan kepada orang-orang kafir yang tidak ada persediaan dari sudut amalan-amalan soleh waktu di dunia ini. Apabila dia berhadapan dengan Allah, dia berasa keengganan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keengganan nak dinampakkan segala amalan-amalan. Maka kita sambung seterusnya, perenggan seterusnya.
kerja matanya, kata pengarang kita, kerja matanya, kerja telinganya, kerja lidahnya, kerja kaki dan tangannya, kerja farasnya, dan kerja otak dan hatinya, yang baik atau yang jahat, yang salah dan yang salah, akan dilihatnya di waktu itu sejelas-jelasnya. Maksudnya, setiap inci perlakuan manusia, setiap batang tubuh yang ada pada anggota tubuh badan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperlihatkan semula apa yang kita buat dengan anggota tubuh badan yang Allah Taala bagi kepada kita. Okay? Mata yang Allah Taala bagi, kita gunakan ke arah mana? Sebab mata inilah jadi punca segala-galanya. Okay? Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, an-nazaru sihamul iblis. Pandangan mata itu anak panah iblis. Punca segala maksiat, perkara-perkara mungkar atas muka bumi ini, punca utamanya mata. Okay? Sebab itu Allah Subhanahu wa taala merakamkan satu ayat, bahkan banyak ayat yang menyebut tentang jaga pandangan mata. Dalam surah An-Nur ayat 31, ayat 30. Ayat ini memang sudah masyhur di kalangan kita. Allah Taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yakni orang lelaki yang beriman, yaghuddu min absarihim, jaga pandangan mereka. Jelas-jelas Allah Taala sebut di situ. Surah An-Nur ayat 30. Wa yahfazu furujahum, dan jaga kemaluan mereka. Zalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi kamu. Innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Taala Maha mengetahui tentang apa yang kamu lakukan di atas muka bumi. Begitu juga lah dengan ayat 31 surah An-Nur. Allah Ta'ala kata kepada orang perempuan yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali, jaga pandangan dulu. Sama. Okey? Tentang pandangan. Sebab daripada pandangan dia merebak ke hati, dia merebak ke kaki, dia merebak ke tangan, dia merebak ke kemaluan dan sebagainya. Puncanya adalah mata. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala ibni Adam nasibahu min az-zina mudrikun dhalika la mahal. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam ini sudah ditetapkan padanya itu zina. Maksudnya manusia ini, anak Adam ini tidak dapat lari daripada zina. Kata Nabi apa? Mudrikun dzalik la mahalla, la mahala. Setiap daripada kita tahu tidak ada keingkaran lagi pada perkara tersebut. Maksudnya setiap pada kita ini tahu kita ini tidak sunyi daripada perkara zina. Kemudian kata Rasulullah SAW, fal ainani zinahuma an-nazar. Kemudian kata Nabi, kedua mata kita ini pun berzina. Dua mata kita berzina. Zinanya apa? Zinahuma an-nazar. Zina
dua mata ini adalah pandangan. Itulah zina mata. Kita tengok apa, kita pandang apa. Kalau pandang perkara yang mungkar, maksiat, perkara yang boleh menyebabkan kita derhaka pada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya zina mata. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Al-ainani yazniyani wa zinahuma an-nazar. Lebih kurang sama saja. Dua mata anak Adam itu berzina, zina kedua-duanya itu adalah pandangan. Dalam riwayat yang lain Nabi kata apa? La tutbi'in nazra an-nazra. Fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu ikuti satu pandangan dengan pandangan yang lain. Fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Sesungguhnya pandangan yang pertama itu bagi kamu dan pandangan yang kedua itu bukan lagi bagi kamu. Maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mata kita ini kadang-kadang kita tak boleh nak jaga. Kita keluar ke bandar, takkan kita nak tunduk sepanjang masa. Kalau tunduk sepanjang masa, jam jalan, accident. Orang bawa kereta semua tunduk. Sebab Nabi larang tengok, pandang, jaga pandangan. Maka kita pun jaga pandangan. Jalan tak tengok orang, jalan tak tengok jalan, bawa kereta pun tak tengok, bawa motosikal pun tak tengok depan, maka habis accident. Maka Nabi kata apa? Fa innalakal ula. Pandangan kita kalau yang ternampak perkara-perkara maksiat itu hak kamu, maksudnya itu mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunlah dosa pandangan yang pertama itu. Sebab kita tak boleh nak kawal. Bila kita keluar bandar, mesti kita tengok keadaan di depan kita. Bila kita jalan itu, ternampak juga. Hamba Allah yang tak tutup aurat, yang menendahkan auratnya, mata kita ni ternampak. Maka Nabi kata, fa innalakal ula, pandangan yang pertama itu bagi kamu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa. Apabila tengok ternampak kali yang pertama itu, maka walaysa lakal akhirah, pandangan yang kedua itu tidak dibenarkan sudah. Maka alihkanlah pandangan yang kedua itu. Okey? Bila ternampak kali yang pertama itu dimaafkan, pandangan yang kedua itu alihkanlah ke tempat yang lain. Okey? Jangan pula pandangan yang pertama tu bilang ustaz pandangan pertama tu dimaafkan, dia kasih lama. Pandangan yang pertama bilangnya pandangan yang pertama itu hak kamu, dia kasih lama sedikit, kemudian baru dia alihkan pandangannya. Ada juga orang jawab begitu. Maka ini perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada zina. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan hampir kepada zina, hampir pun tak boleh. Allah Ta'ala tak kata wala tazniyan, jangan kamu berzina. Allah Ta'ala kata jangan hampir kepada zina. Apa perkara hampir pada zina? Ini pandangan. Sekarang ni kita tak boleh nak kawal pandangan mata. Setiap hari buka internet macam-macam keluar. Bukan kita buka tiba-tiba dia keluar, ternampak. Maka zaman sekarang ni memudahkan, teknologi memudahkan, tetapi kalau silap guna dia merosakkan. Sekarang ni zina mata ni memang tak boleh kawal lah. Kita pun risau. Anak-anak kita ni macam mana? Dulu boleh bercakap, boleh dengar suara. Ada telefon, ada headset, boleh bercakap dengan suara. Teknologi sekarang bukan hanya boleh dengar suara, boleh nampak muka depan mata kita tu. Kita boleh bersembang dan nampak dia depan mata kita.
talian internet. Okey. Ya. Apa dipanggil apa tu? Skype. Okey. Skype. Apa? Kita boleh bercakap dengan orang yang berada di jauh. Bukan hanya bercakap, boleh nampak mukanya depan kita. Dia sedang buat apa, sedang bercakap dengan kita tu kita nampak. Kawan kita yang berada di England sana contoh. Okey. Kalau bercakap benda yang berfaedah, kita berbincang secara ilmiah dengan kawan kita dalam video conference tu, itu bagus. Takut-takut nanti yang kita takut lain. Okey. Kita takut sekarang lain. Ada kemudahan Skype video conference, dia buat perkara-perkara maksiat, dia secara live boleh nampak kawannya boleh nampak dia. Yang ni yang ditakuti. Okay? Teknologi bukan, dia memudahkan, dia banyak memudahkan manusia. Dan sekarang ni dia ada apa, stream, video stream. Okay? Video stream. Kalau ada orang yang pandai boleh buat video stream tu, kita yang sedang kuliah sekarang ni, kita masukkan dalam internet, masuk dalam video stream tu, seluruh dunia boleh ikuti kuliah kita ini secara live, secara langsung. Sekarang ni kuliah-kuliah di seluruh Malaysia banyak guna itu, video stream. Kita yang berada di Tawau ni pun sedang boleh mengikuti kuliah yang berada di Semenanjung secara langsung. Kita nak tanya soalan pun boleh secara langsung. Itu kalau kuliah. Tapi kalau dia buat adegan-adegan lain secara langsung, ini yang jadi zina mata. Kita risau anak-anak kita zaman akan datang ni, kita tak tahu lagi, banyak lagi teknologi akan datang. Persoalannya cara nak mengawal tu agak susah. Kemudian Nabi kata lagi, wal udhunani zinahuma al-istima'. Dua telinga kamu itu, zina kedua-dua telinga itu adalah pendengaran. Dua telinga kita pun berzina. Kata Nabi, zinanya ialah pendengaran. Kita dengar apa? Sejak pada bangun tidur sampailah kita tidur semula, apa yang banyak kita dengar? Dengar empat orang ke? Dengar perkara-perkara yang sia-sia ke? Ataupun banyak kita dengar kuliah, banyak kita dengar bacaan Al-Quran. Kita bawa kereta, kita pasang Al-Quran. Nak pergi kerja, pasang Al-Quran, CD Al-Quran. Okay? Dalam kereta ni mau ada CD, satu CD Al-Quran ataupun CD kuliah. On the way nak pergi kerja ke, nak pergi kebun ke, pergi menompak ke, pasang CD Quran ataupun CD kuliah. Dapat juga manfaat. Supaya telinga kita ini tidak terdedah dengan perkara-perkara zina. Okay? Kemudian Nabi kata lagi, wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batash. Okay? Kedua tangan kita ini pun berzina. Dan zina kedua tangan ini adalah kekerasan. Nabi kata, kekerasan, kezaliman yang kita guna kedua tangan kita ini kepada orang lain, itu pun dikira sebagai zina. Okay? Begitu juga tangan kita ini, kita pegang apa, okay? Kita ambil apa, kita suap apa, tangan kita ini pun berzina, kata Nabi. Okay? Maka jagalah baik-baik tangan kita. Wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mash. Dua kaki kita ini pun berzina, kata Nabi Muhammad SAW. Dan dua kaki itu zinanya adalah berjalan. Jalan ke mana? Jalan ke masjid ke? Jalan ke surau ke?
ataupun jalan ke tempat-tempat maksiat. Jalan ke STC ke, jalan ke Dobek ke, jalan ke tempat pusat urut ke, okey, maka itulah zina bagi kaki. Kemudian kata Nabi, wal qalbu yahwi wa yatamanna. Hati kita ini berkeinginan. Hati ini sentiasa berkeinginan. Wa yatamanna, sentiasa bercita-cita. Wa yusaddiqu zalik al-farj. Hati ini bila dia nak sesuatu, bila hati kata ya, maka kata Nabi, wa yusaddiqul farj, maka faraj, kemaluan kita akan membenarkan apa yang hati kita ini kata ya. Kalau hati ini kata pergi tempat maksiat, maka faraj kita akan membenarkan, kemaluan kita akan membenarkan. Maka terjadilah perzinahan. Yang tadi yang disebut zina mata, zina kaki, itu semua pembuka, jalan pembuka kepada zina yang besar. Okey? Au yukadzibu. Tapi kalau hati kita ini kata tidak, maka ia akan menidakkan kemaluan kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Maka intibatinya, kuncinya adalah hati manusia. Okey, al-qalb. Kita sambung. Pendengar yang seterusnya, yang kedua, pendengar yang kedua, surat 55. Alangkah senang dan gembiranya orang baik-baik. Berapakah takut dan gentarnya orang-orang yang masih hidup di dunia bersalah dan derhaka. Tidak dapat kita mengatakan, kata pengarang kitab ini, alangkah beruntunglah orang yang di dunia ni baik. Dia jaga betul segala amalan, jaga betul segala tubuh badan dan panca indera. Beruntunglah di depan Allah Ta'ala besok. Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang setimpal dengan apa yang dia jaga. Nak jaga memang siksa. Memang dunia ini Allah Ta'ala cipta untuk orang yang beriman, banyak siksaan, banyak apa derita di dunia, khusus bagi orang yang beriman. Tapi kalau orang yang tak beriman, Allah Ta'ala biarkan dia senang-senang, suka. Orang beriman, Allah Ta'ala kasih dia rasa banyak derita, sebab dia akan senang di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, perkara yang seterusnya, sebab itu tiap-tiap kita selama hidup di dunia, janganlah malas dan sekali berbuat baik dan beramal soleh, sekalipun tiada dapat balasan apa-apa di dunia ini. Hendaklah peliharakan seberapa tenaga dan ikhtiar segala anggota dan hati kita, supaya jangan salah kerja atau derhaka. Sekali-kali janganlah kita berturutkan hawa nafsu dan iblis yang menahan kita jadi orang yang baik-baik, atau membawa-bawa kita kepada bersalah dan derhaka. Kata pengarang kitab ini, jangan diikutkan sangat nafsu kita. Kalau ikut nafsu, dia akan sentiasa bawa kepada perkara-perkara yang jahat. Ammaratun bisu. An-nafsu ammarah bisu. Nafsu ni dia ada banyak tingkatan-tingkatannya. Tapi kalau nafsu yang paling buruk ialah nafsu yang sentiasa bawa manusia ke arah benda-benda yang dimurkai Allah, benda-benda maksiat. Maka kata pengarang kitab ini, cubalah sedaya upaya untuk buat amal soleh, buat benda-benda yang baik. Walaupun di dunia ini kita tak dapat pengiktirafan daripada manusia. Okey? Walaupun kita buat banyak benda baik, tapi tak diiktiraf oleh manusia. Sebab atas manusia ni, kalau kita nak ambil kira mata manusia ni lain-lain. Mata manusia ni melihat daripada berbagai sudut. Ada orang yang setuju dengan kita, ada orang yang tak setuju dengan kita. Kita buat baik, ada orang yang setuju dengan kita, ada orang yang tak setuju dengan kita. Itu lumrah manusia. Okay?
Maka kata pengarang kitab ini, jangan berputus asa, la tayasu min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Kalau cari pengiktirafan manusia, pandangan manusia, sampai bila pun kita, hati kita ni tak akan senang. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang saleh, orang yang arif billah, orang yang kenal sungguh Allah, dia buat baik, dia tak cari pengiktirafan pandangan manusia. Maka peringatan yang terakhir surat 55 tu, jangan dilupakan bahawa hidup kita tidak cukup untuk di dunia yang fana ini sahaja, tetapi akan hidup sekali lagi dengan kehidupan cara akhirat. Di situ kita masing-masing akan menerima sepenuh-penuhnya balasan kerja kita di buruk baik. Okay? Itu penafsiran ayat 1 hingga ayat 14. Okay, malam ni kita tengok ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Allah Ta'ala menyebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas. Kita tengok sampai ayat yang ke-18 dah. Okay, ayat yang ke-15. Fala uqsimu bil khunnas. Pengarang kitab ini menterjemahkannya, muka surat 56. Maka tidak bersumpah saya dengan bintang-bintang yang pergi datang. Itu penafsirannya ataupun terjemahan pengarang kitab. Okey. Kita tengok balik ayat 15. Fala uqsimu bil khunnas. Okay. Fa di situ maksudnya maka. La di situ, fala, la, kata ulama, la di situ dia memberi maksud. Dia dalam bahasa Arab namanya la zaidah, la az-zaidah. La dalam bahasa Arab dia memberi maksud tidak, tidak, ataupun jangan. Tapi dalam ayat ini, kata ulama tafsir, la yang dalam ayat yang ke-15 itu, ia bukan memberi maksud tidak. La yang digunakan oleh Allah dalam ayat yang ke-15 di situ, ia adalah sebagai penambahan sahaja. Itu namanya la az-zaidah, la penambahan, tujuannya untuk memberi taukid, penekanan pada sumpah Allah yang datang selepas itu. Okay? Maka kalau kita tengok pengarang kitab ini, dia menterjemahkan dengan tidak, maka tidak bersumpah saya. Okay? Maka terjemahan yang sebetulnya, okay, yang sebaiknya ialah maka sesungguhnya. Okay? Dia bukan memberi maksud tidak ya, perkataan la dalam ayat. Okay? Tuan-tuan boleh tambah tulis di atasnya tu, dekat kataan tidak tu, tuan-tuan tulis sesungguhnya. Okay? Maka sesungguhnya aku bersumpah. Uqsimu maksudnya aku bersumpah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya aku bersumpah bil khunnas, dengan al-khunnas maksudnya bintang. Bintang, kata ulama, bintang yang muncul pada malam hari dan hilang pada siang hari. Itu maksud khunnas. Okay? Dia punya kata apa? Tunggalnya ialah khanis. Okay? Khanis maksudnya sesuatu yang hilang kemudian timbul.
Itu maksud khanis. Khunnas itu jamak kata majmu', memberi maksud bintang-bintang Allah Subhanahu wa taala yang sekejap muncul pada malam hari, kemudian pada penghujung malamnya dia akan hilang sebelum munculnya waktu subuh. Okay. Maka Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku bersumpah dengan bintang-bintang yang muncul dan yang hilang. Okay. Ayat yang ke-16 Allah Ta'ala kata Al-Jawaril Kunnas. Al-Jawaril Kunnas, kata pengarang kitab ini, kita tengok muka surat 56. Ayat yang ke-16 diterjemahkan dengan yang berjalan lagi bersembunyi. Okay. Ini pun bintang juga. Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang juga. Al-Jawar, bintang, kata ulama, bintang yang bergerak secara pantas. Bintang yang bergerak secara pantas. Al-Kunnas maksudnya bintang yang dilitupi, yang bersembunyi apabila terbitnya fajar pada waktu pagi. Okay. Pada malam hari kita nampak bintang. Apabila nak dekat subuh, maka bintang ini dia menghilang ataupun seolah-olah dilitupi dengan sesuatu sehingga kita tak nampak semua. Bintang di sini. Kemudian kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang? Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang? Kata ulama-ulama tafsir, pertamanya ialah tujuan Allah Ta'ala datangkan sumpah dengan bintang dalam ayat yang ke-15 ini. Yang pertama ialah untuk nak memberi penekanan, memberi kesungguhan, nak memberi taukid, penekanan bahawa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala akan sebut pada ayat yang berikutnya ini, ayat-ayat Al-Quran ini memang benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang untuk mengiyakan, untuk membenarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang selama pada waktu Rasulullah SAW hidup itu diingkari oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang? Sebab pada zaman dulu, pada zaman jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah ini, dia orang ini, bintang itu menjadi satu benda yang cukup penting dari sudut penilikan nasib, untuk tilik nasib. Okay? Dia orang ada bomoh, dia orang tukang tilik nasib, dia orang. Okay? Dalam masyarakat jahiliyah, apabila seseorang orang pada waktu tersebut, orang Arab jahiliyah ini, apabila ingin tahu tentang anak dalam kandungan tu, anak lelaki ke perempuan, dia akan pergi jumpa Tok Bomoh, tukang tilik nasib. Tukang tilik nasib ni dia akan bergantung kepada bintang. Dia akan tengok bintang. Bila dia tengok bintang berkelip, bilangnya anakmu ini, maka dia buat bomoh ini, dia membuat pelbagai andai ataupun dia membuat tilik nasib kepada orang tersebut. Okay. Kata ulama, ia adalah melalui perantaraan jin, melalui perantaraan jin. Okay. Maka dia orang bergantung harap pada bintang. Okay. Nak dapat kekayaan, nak buat perniagaan, nak kasih untung, pergi jumpa bomoh tengok bintang-bintang ini, bawa bomoh tilik nasib seseorang. Itu masyarakat jahiliyah. Okay. Sebab itu Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang ini untuk memandang segala kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah pada zaman tersebut. Tujuannya apa? Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang. Pertama, untuk memandang perlakuan
perbuatan tirik nasib orang jahiliah ini. Yang kedua, untuk memberi tahu kepada orang-orang pada waktu tersebut bahawa bintang-bintang ini pun adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang kamu anggap seperti Tuhan. Okay. Hari ini pun kita masih lagi bilang percaya bulat-bulat kepada Allah. Hilang dompet, pergi jumpa Allah. Pergi jumpa Allah. Okay. Bilangnya dompet ku hilang di masjid. Okay. Allah tu pun tengok dalam air. Sekarang ni tengok dalam air. Dulu Allah dulu tengok bintang. Sekarang ni tengok dalam air. Dia tengok bilangnya. Okay. Ada jatuh di tempat parking kereta. Okay. Maka kita yang pergi ni pun betul juga. Mungkin aku waktu keluar daripada kereta tu tersilap langkah, jatuh dompet. Okay. Maka bomo tu bilang kau pergi tengok tempat parking kereta tu. Di sekian-sekian tempat, bawah pokok sekian-sekian, ada di sebalik, di celah-celah batu. Okay. Kita pun besoknya tu pergi tengok-tengok, memang betul ada. Memang betul ada. Okay. Maka kita pun percaya bulat-bulat pada bomoh tersebut. Maka ini boleh merosakkan akidah dan boleh menyebabkan syirik atau kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Bilangnya nak percaya macam mana Ustaz? Memang betul apa yang dia bilang. Memang betul apa yang dia bilang. Memang saya pergi tengok di tempat parking itu memang sah, memang berada di bawah pokok sekian-sekian. Macam mana Allah tu boleh tahu? Ini namanya perantaraan jin. Okay? Jin. Yang kita tak tahu, yang kita tak nampak. Okay? Maka jin telah menyesatkan manusia sejak sekian lama. Okay? Sejak sekian lama, sejak wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Okay? Kalau kita nak cerita panjang, bab sihir, sejarah sihir dia muncul selepas Nabi Sulaiman alaihi salam mati dan jin-jin semua, okay, membongkar rahsia sihir dan mengajar manusia, okay, sehinggalah boleh menyebabkan, okay, keretakan rumah tangga dan sebagainya. Harut wa Marut Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Okay. Itu tentang Allah Ta'ala, mengapa Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang-bintang yang ada di angkasa. Kemudian ayat yang ke-17 Allah Ta'ala menyatakan demi malam. Ayatnya Allah Ta'ala sebut wal laili idza as'as, wal laili idza as'as. Ayat yang ke-17, demi malam bila malam itu pergi. Okay. Allah Ta'ala bersumpah lagi dengan malam, demi malam apabila ia pergi. Sebagian ulama kata penafsiran ayat ini memberi maksud demi malam apabila ia datang. Okay. Jadi ada dua pandangan ulama. Kata ulama, yang pertama penafsirannya demi malam apabila ia datang, dan yang kedua demi malam apabila dia pergi. Okay. Ayat yang ke-18, was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh, demi subuh bila subuh itu berlanjut. Okay. Apabila perginya waktu malam, maka waktu subuh pun akan datang. Was-subhi idza tanaffas, apabila subuh itu datang, okay, ataupun terang. Kata Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, dia kata hebatnya bahasa Al-Quran. Kalau kita
kita terjemah ataupun terjemahkan dengan sebetulnya ataupun word by word, terjemah perkataan demi perkataannya, maksudnya wasubhi idza tanaffas, maksudnya demi waktu subuh apabila ia bernafas. Tanaffas, waktu subuh itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ia bernafas, maksudnya mulalah kehidupan yang baru. Okay? Kata Hamka, ia memberi isyarat kepada manusia supaya teruskan kehidupan apabila waktu pagi, bila kita bernafas seperti mana waktu subuh bernafas, waktu subuh bermulanya hari yang baru, kita ini yang bangun pada waktu subuh. Sebelum waktu subuh itu, maka mulalah dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang baru, azam yang baru, kerja yang baru, matlamat yang baru. Seperti mana waktu subuh yang menjelma dengan bentuk pernafasan yang baru, maka kita pun kena ada satu matlamat yang baru setiap pagi yang kita hidup. Contoh yang sebelum kita berhenti pada ayat yang ke-18. InsyaAllah pada minggu depan kita lihat penafsiran. Malam ni kita baru tengok terjemahannya. Okay? InsyaAllah pada minggu depan kita tengok penafsiran. Okay? Sebelum saya akhiri kuliah kita pada malam ini, saya sebut satu hadis tentang kepercayaan masyarakat kita ni yang masih lagi percaya pada bomoh. Okay? Kalau anaknya nak ambil exam, dia bawa pensel, bawa pemandang, pergi jumpa bomoh, bilang dia baca-baca apa sikit, okay, supaya lancar jawapan anak. Okay. Maka kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, man ata arrafan, barang siapa yang datang berjumpa dengan bomoh. Arraf maksudnya bomoh. Arraf ni maksudnya orang yang boleh tahu benda-benda yang gaib. Bilangnya dia boleh nampak jin, dia boleh nampak roh, sedangkan itu benda-benda gaib, gaibiyat, benda-benda gaib, bilangnya dia boleh nampak. Maka barang siapa yang datang jumpa dengan bomoh, yang mana bomoh ni boleh tahu benda-benda yang gaib, au kahinan, ataupun kita ini kalau pergi jumpa kahin. Kahin ni maksudnya orang tirik nasib, tirik nasib. Fasaddaqahu bima yaqul, maka kata Nabi, kalau kita percaya apa yang dia cakap, apa yang tukang tirik dia cakap, apa yang bomoh dia cakap, kita percaya sungguh-sungguh, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita telah kufur, kafir daripada ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi kata lagi, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salat 40 yawm. Barang siapa jumpa bomoh dan dia percaya cakap bomoh tersebut, maka kata Nabi, lam tuqbal salatahu 40 yawman, Allah Ta'ala tak terima solatnya selama 40 hari. 40 hari Allah Ta'ala tak terima. 40 hari kita tunggang, kita sujud, kita rukuk, kita duduk, kita bangun awal solat subuh, rupa-rupanya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Percaya arraf, percaya bomoh. Okay? Bomoh ya. Bomoh yang banyak benda-benda khurafat. Tapi kalau kita nak pergi berubat dengan perubatan Islam ini, itu diharuskan. Okay? Ustaz-ustaz yang boleh berubat secara Islam ini, berubat secara Islam, berubat. Okay? Bukan nak pergi tolong
tolong cari duit hilang dan sebagainya. Itu bomoh. Okay. Ada perubatan Islam itu diharuskan. Seperti mana banyak riwayat sahabat Rasulullah SAW sendiri mengubati seorang ketua kampung yang kena sengat binatang berbisa dengan surah Al-Fatihah, dan alhamdulillah sembuh serta-merta. Itu juga ada riwayat sahabat Rasulullah menyembuhkan orang yang gila, yang diikat dengan rantai oleh kaum keluarganya tepi jalan. Ikat tepi jalan sebab apa? Dia tak boleh kawal sudah anaknya gila. Okay. Maka lalulah satu kumpulan sahabat Rasulullah selepas bertemu dengan Rasulullah. Maka penduduk ini kata, kamu ini baru saja bertemu dengan Rasulullah SAW, mesti banyak keberkatannya. Maka dia orang minta tolong, ubatilah anak aku ini. Okay. Kami tak boleh nak kawal dia semua, dirantai anaknya. Maka sahabat Rasulullah ini mengubati anak tersebut dengan surah Al-Fatihah, maka sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okay. Tapi kena yakin sungguh lah. Kena yakin sungguh dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Okay. Wallahu a'lam. Insyaallah minggu depan kita apa yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan, kesilapan, mohon ampun, maaf kepada tuan-tuan sekalian kalau terambil masa tuan-tuan sekalian. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa ya azza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa walhamdulillahi rabbil alamin.